Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Tadarus yang diadakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena bulan Ramadan tahun ini berakhir malam tadi dengan majlis penutupan Tadarus dan khatam Al-Quran yang berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diserikan dengan tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Syahiran bin Haji Muhammad Sofian, penolong pensyarah Pengarah Pusat Ilmu Teras Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Ketani percaya dapat membantu ketani. Atur cara majlis termasuk bacaan takhtim, doa khatam dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin dan Radio Televisyen Brunei. Juga hadir Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kemuliaan Al-Quran, tinggikan darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran dan hapuskanlah dosa. Dalam merebut ganjaran pahala dan keberkatan pada bulan Ramadan, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah BKISHHB Jabatan Perdana Menteri petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Dewan Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Penasihat BKISHHB. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diselajurkan penyampaian derma kepada 3 warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, jabatan-jabatan dan pihak-pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah diikuti dengan bacaan takhtim dan doa khatam Al-Quran. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada peserta yang mengikuti bengkel-bengkel anjuran Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei yang diadakan di sepanjang bulan Ramadan. Majlis Khatam Al-Quran turut diadakan oleh Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB, dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Badan Kebajikan dan Keagamaan RB sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Kampung Bang Dalam, daerah Tutong. Hadir Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengurusi Lembaga Pengarah Syarikat Penerbangan di Raja Brunei. Juga hadir Dr. Dayang Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Ahli Lembaga Pengarah RB, dan Kapten Sabirin bin Haji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif RB. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf bagi Masjid Kampung Bang Dalam.
30 orang ahli kumpulan Tausyih El Jawahir petang kemarin diraikan dalam satu majlis khatam Al-Quran yang berlangsung di sebuah restoran di Kampung Kilanas. Majlis tersebut merupakan kali ketiga diadakan di dalam program Ihya Ramadan El Jawahir yang kelima. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan derma kepada anak-anak yatim dalam kalangan kumpulan tersebut. Ditubuhkan sejak tahun 2015, kumpulan El Jawahir telah banyak melahirkan banyak penyertaan ahli dalam kumpulan berkenaan serta banyak menyertai majlis-majlis keagamaan. Juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Pada majlis tersebut, BIBD menyerahkan sumbangan wakaf Mushaf Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA kepada Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan kepada Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran, Qari Negara Brunei Darussalam, pemenang 10 teratas kejohanan menghafaz Al-Quran antarabangsa Dubai Emiriah Arab Bersatu ke-26 baru-baru ini. Sumbangan diserahkan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Buhut, selaku pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Hancing turut tidak ketinggalan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Kampung Sungai Hancing. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku penaung ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Hancing. Sementara itu, 10 anak yatim dari Kampung Sungai Hancing dan sekitarnya menerima derma. Dua anak yatim dan 14 orang kurang upaya dan berkeperluan khas kemarin menerima sumbangan derma bagi projek amal kasih silaturahim kali ketiga. Majlis yang dikelolakan oleh kumpulan Hawa Silaturahim Al-Barakah itu diadakan di Pusat Dakwah Islamia. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dr. Dayang Siti Nurkhalbi binti Haji Wasal Felah, pemangku Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan yang diberikan di hasrat dapat memberi keceriaan kepada mereka di samping dapat meringankan beban yang dihadapi sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang tidak lama lagi akan menjelang. 15 kanak-kanak dari Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan 10 kanak-kanak dari Yayasan Kanser Kanak-kanak Yaska menerima sumbangan pada Majlis Iftar Anjuran Persekutuan Infokom Brunei Darussalam IFB dengan kerjasama Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Yaska. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Airport Mall Brakas. Sumbangan disampaikan oleh Pangeran Sarimah binti Pangeran Haji Abdul Latif, pengurusi IFB, dan Awang Haji Muhammad Raziman bin Haji Abdul Rahman, naib pengurusi IFB. Majlis diadakan sebagai sebahagian daripada projek amal dan inisiatif IFB yang bertujuan untuk membawa masyarakat untuk sama-sama berkongsi rezeki pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Lima keluarga kurang berkemampuan di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan berupa barangan asasi dari Gleneagles Jerudong Park Medical Centre JPMC.
Aktiviti amal tersebut merupakan kali ketiga diadakan bertujuan membantu mengurangkan beban keluarga kurang berkemampuan terutama menjelangnya Hari Raya Aidilfitri selain sebagai salah satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat Gleneagles JPMC. Para penghulu mukim dan ketua kampung perlu sentiasa bersiap sedia memikul peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan sekaligus menggerakkan usaha-usaha yang mendorong kepada perpaduan, persefahaman, kesejahteraan dan kemakmuran penduduk. Saranan disuarakan pada penyampaian sijil lantikan penghulu mukim Belait dan ketua-ketua kampung yang baharu bagi kampung Sungai Liang dan kampung Labi 2. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga menyeru penduduk kampung untuk memberikan kerjasama dalam mendukung kepimpinan penghulu mukim dan ketua kampung. Awang Haji Abdul Afiq bin Zainuddin dilantik sebagai penghulu mukim Belait, manakala Awang Muhammad Hazrin bin Bagul dilantik sebagai ketua kampung Sungai Liang dan Awang Muhammad Nurazri bin Haji Abdul Mustafa dilantik sebagai Ketua Kampung Labi 2. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di kediaman rasmi Pegawai Daerah Belait. Orang ramai disaran untuk membeli bekalan minyak lebih awal bagi mengelakkan kesesakan beratur di stesen-stesen minyak terutama pada malam Hari Raya. Menurut Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM, hampir keseluruhan stesen minyak akan memanjangkan waktu operasi sehingga 12 tengah malam. BSM juga bersedia meningkatkan kekerapan penghantaran minyak ke stesen bagi menampung sebarang peningkatan dalam jualan jika diperlukan. Sebanyak 14 buah stesen minyak akan beroperasi. 7 buah di daerah Brunei dan Muara, termasuk sebuah stesen minyak di perairan Sungai Brunei. 2 buah stesen di daerah Tutong, 4 buah stesen di daerah Belait dan sebuah stesen di daerah Temburong. Pada hari raya kedua pula, sebanyak 32 buah stesen minyak akan beroperasi. 19 buah di daerah Brunei dan Muara, 2 buah stesen di daerah Tutong, 5 buah stesen di daerah Belait dan 2 buah stesen di daerah Temburong. Pada hari raya ketiga, insya-Allah, kesemua 30 stesen minyak di negara ini akan mula beroperasi seperti biasa. BSM telah memastikan beberapa perkara seperti memastikan stok minyak di stesen-stesen minyak sentiasa cukup untuk memenuhi kehendak pelanggan. Maklumat lanjut boleh diperoleh di laman sesawang BSM www.bsm.com.bn atau media sosial BSM atau talian 22444739. Berbuka puasa di luar atau sungkai outdoor kini sudah menjadi kebiasaan bagi sebilangan penduduk di negara ini. Kali ini beberapa orang peminat aktiviti perkemahan menjadikan trend sungkai outdoor menjadi lebih menarik dengan berkonsepkan aktiviti perkemahan. Pewarta kami Haji Azizi Ahmad membuat pendekatan mengenainya. Mengambil kelainan dengan berbuka puasa di luar menerusi suasana yang unik dan santai menjadi tujuan utama beberapa peminat aktiviti perkemahan untuk membuat aktiviti ini. Sesuai dengan keadaan tempat, penganjur serta peserta sungkai outdoor berkonsepkan aktiviti perkemahan telah membuat persiapan seawal pukul 4.30 petang lagi. Keseronokan dan keceriaan dalam aktiviti ini lebih bertambah dengan penglibatan keluarga dan kawan-kawan yang berkongsi minat yang sama. Alhamdulillah buat masa ni untuk sungkai yang macam ni kami dapat mengeratkan silaturahim, berkenalan dengan orang-orang yang sama dengan hobi sama kami. Bukannya di sini saya, karena tempat lain pun kami ada juga membuat. Contohnya macam di pantai pun ada, di bawah-bawah jembatan lah yang masa ni famous lah, macam di Jembatan Temburong, dan di dalam hutan pun ada.
Di sini dapat berangin-angin, melihat suasana di luar, macam mana orang bersungkai juga di luar, apa makanan dorang, apa hidangan dorang. Tapi syuk lah, enjoy sungkai di luar lah. Kami selalu organize camping ke daerah-daerah, tapi semasa bulan Ramadan ni kami decide untuk membuat sungkai outdoor. Berbekalkan alat kelengkapan seperti meja, kerusi, lampu dan kipas mudah alih, ia menjadikan aktiviti berbuka puasa dengan konsep perkhemahan lebih mudah. Di samping itu, melaluinya juga dapat memberikan pilihan serta pengalaman baharu untuk berbuka puasa. Berbuka puasa dengan konsep perkhemahan ini turut menjadi alasan untuk membawa anak-anak keluar rumah, lebih-lebih lagi di musim cuti persekolahan. Prefer sungkai di luar ni, anak-anakku suka. Yang sebenarnya anak-anakku suka sungkai di luar daripada di rumah. Lagipun masa ni cuti sekolah. Okey, ya lain daripada yang lain lah. Selalunya kita ni bersungkai di rumah. Kadang-kadang keluarga kita ni saja. Kita ni bersama keluarga lain lagi. Macam maksud kita indom, adik-beradik. Jadi kelainan itu ada. Tambah tu lagi di tempat yang lain lah. Macam tu. Family bonding actually-nya. Yes, family bonding. Jadi some of us yang kami di sini ni ada yang saudara, sepupu, ini ada kawan-kawan. Jadi kami invite lah mana family yang mau ikut dan mana sahabat-sahabat yang mau ikut kami. Just to meet others, untuk enjoy sungkai outing ini. I just want my children to know inilah sungkai outing ini, outdoor sungkai lah. Saban tahun suasana berbuka puasa di bulan Ramadan jelas dengan beberapa trend baharu muncul. Salah satunya berbuka puasa dengan konsep perkhemahan. Dengan adanya perkumpulan berbuka puasa secara terbuka ini memperlihatkan keunikan negara kita serta dapat menarik minat anak-anak untuk belajar berpuasa. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Meskipun ramai yang gemar berbuka puasa atau bersungkai di restoran maupun secara beriadah di kawasan terbuka, namun sebilangan masyarakat masih memilih untuk menempah makanan secara dalam talian atau melalui aplikasi mudah alih. Mengapa mereka memilih untuk mendapatkan perkhidmatan sedemikian? Pewarta RTB Dayangku Nur Hamidah Pengiran Ahmad membawakan laporannya. Antara faktor-faktor yang meningkatkan tempahan melalui aplikasi adalah keperluan untuk mengelakkan kepesatan di restoran-restoran selain menjimatkan masa dan tenaga, terutamanya pada menjelang Hari Raya Aidilfitri. Awang Abdul Hadi bin Haji Adnan, Ketua Pegawai Kewangan Syarikat Penyedia Perkhidmatan Penghantaran Makanan Go Mamam, menerangkan tentang tempahan-tempahan orang ramai semasa bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, demand orders during puasa bertambah, especially during right before sungkai hour. So, diorang tidak payah berqueue lagi. They can just order through the app and just ambil terus sarah di restoran. Go Mamam menerima permintaan tinggi, terutamanya pada pertengahan bulan Ramadan. Bagi memenuhi tempahan pelanggan, syarikat tersebut menggunakan kaedah dispatcher, iaitu penghantar makanan yang berdaftar melalui aplikasi Go Mamam. We have more than 1,000 registered dispatchers currently registered under us. During Ramadan ini, I think more than 150 dispatchers active lah untuk menghantar makanan ini. We also have 4 riders working with us under Go Mamam lah.